kita. Maka bila ditanya, ma salakakum fi saqar, kenapa kamu masuk neraka saqar? Maka dijawab pertama, qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami dulu tidak sembahyang solat. Kami dulu tidak solat, meninggalkan solat dengan sengaja. Lepas tu dah tahu berdosa, tiada inisiatif untuk mengqadhakan balik solat-solat yang ditinggalkan dengan sengaja. Relax aja dia. Na'udzubillah. Dalam keadaan solat ni tuan-tuan, muslimin muslimat, adalah ibadah yang paling tua di dalam sejarah tamadun manusia. Semua rasul-rasul diperintah untuk bersolat. Contoh, Allah menceritakan, lagi saya baca ayat dia. Allah menceritakan kisah Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa bergerak pulang daripada Madian. Madian di Jordan, kampung Nabi Shu'aib alaihi salam. Baca suratul Qasas, kisah Nabi Musa meninggalkan Mesir ketika diancam bunuh oleh Fir'aun, dan Musa telah melarikan, membawa dirinya, dalam bahasa sedap kita sebut hijrah. Musa itu berhijrah ke mana? Ke Madian, ke Jordan. Dan akhirnya dia berkahwin dengan salah seorang anak Nabi Shu'aib, namanya Safurah. Mahar mas kawinnya 10 tahun mengembala kambing, menjaga tanaman dan kambing-kambing Nabi Shu'aib. Itulah mas kawin dia. Habis 10 tahun, Nabi Musa minta izin untuk pulang ke Mesir untuk membebaskan Bani Israel. Maka diizin oleh ayahnya Nabi Shu'aib. Kita nak sebut solat. So bergeraklah. Tuan-tuan boleh baca An-Namlu, tuan-tuan boleh baca Al-A'raf, tuan-tuan boleh baca Taha. 3 surah cerita ni. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا. Al-ayah. Ketika dia berjalan daripada Jordan, jalan, kata Ibnu Katsir, merempuh padang pasir, tiba-tiba di suatu malam Nabi Musa tersesat di padang pasir. Sesat, kata Ibnu Katsir. Maklumlah tuan-tuan, waktu tu tak ada haji wazir boleh huis. Tak ada. Tak ada. Kita ada weh pun, weh pi angkut belakang rumah orang pun ada. Pening juga kita pun. Terlebih canggih, belakang dapur orang dia suruh lalu. Mangkuk betul. Dia kira shortcut dia. Tuan-tuan, nak sebut Nabi Musa dan isterinya Safurah tersesat. Tersesat tu di mana? Semenanjung Sinai. Tuan-tuan muslimat, lalu apa kata Allah? Nabi Musa berkata, "Idza qala Musa li ahlihi", ketika Musa berkata kepada ahli dia, yakni isteri dia, "Inni anastu nara", saya nampak api. Tengok bahasa Arab. Kenapa? Ini Hamka Hurai. Hamka Hurai dalam tafsir Al-Azhar. Kenapa Allah sebut anastu?
Kenapa Allah tak sebut? Nabi Musa pun kata, inni ra'aitu nara. Ra'aitu fi'lun madhi, anastu pun fi'lun madhi, yakni aku telah melihat. Tetapi kata Hamka, inilah keindahan, kecantikan bahasa Arab. Sebab itulah saya sentiasa ulang akan ucapan guru lughah saya. Di hari pertama kita masuk kelas lughah, belajar bahasa Arab, guru lughah, guru Arab kita sebut bahawa bahasa Arab yang aku nak ajar kamu ini, kamu bawalah di mahkamah dunia mana pun untuk kamu mencari ada silap pada bahasa Arab, kamu tidak akan bertemu kesilapan di dalam bahasa Arab. Tu kalam dia, saya ingat sampai lah. Tak ada kamu boleh petikai ada ruang, ada silap bahasa Arab. Tak ada. Yang ada orang silap cakap, yang tu ada. Dia jumpa kawan dia, lama tak jumpa, dia tanya, ana pi mana? Pi. Ana pi mana? Ana tu hang. Entahlah. Yang tu ada silap cakap. Bahasa Arab silap tak ada. Allahu Akbar. Bawalah mahkamah The Hague di Belanda sekalipun, bawalah mahkamah dunia, kamu cuba cari silap bahasa Arab, fail, kamu tak jumpa. Kamu akan gagal di situ saja. Sebab hebatnya bahasa Arab. Apatah lagi Quranan Arabian, Quran di dalam bahasa Arab. Kata Hamka, aduh indah sungguh Hamka hurai. Kata Hamka, kenapa Allah sebut anastu? Allah tak kata ra'aitu. Allah tak kata ucapan Musa, aku telah melihat api, ra'aitu nara. Kalau Nabi Musa cakap begitu, no problem, betul di sudut bahasa Arab. Tetapi Allah beritahu anastu. Di suatu perbahasan, ia membawa makna betul melihat. Tetapi Hamka ada ziyadah, ada tambahan dalam tafsir Al-Azhar, iaitulah anastu bermakna melihat dengan mengharap. Tu dia, melihat dengan mengharap, melihat dengan pengharapan. Maklumlah padang pasir, lepas tu gelap, sesat pula. Oh, nampak api. Tu yang Nabi Musa kata, biqabasin, aku nak ambil api tu, mudah-mudahan biqabasin, boleh panaskan badan kita. Makna dia mengharap dapat api itu, kita boleh memanaskan badan. Biqabas, memanaskan badan. Sebab sejuk padang pasir, malam dia sejuk, siang panas nak mampus, malam sejuk, maka dapat panaskan badan sempoi. Atau api itu, au ajidu alan nari huda, aku ambil untuk jadikan huda. Huda makna petunjuk, maksud dia torchlight lah. Aku ambil boleh buat torchlight, suluh jalan. Maka Allah sebut anastu. Ini tafsir Al-Azhar, iaitu melihat dengan pengharapan. Dia ada rokok, lighter dia hilang. Dia tengok member sebelah sedang hisap, dia melihat dengan penuh pengharapan api ada sebelah. Tuan-tuan muslimin muslimat, itu maksud anastu. Aku telah melihat, tapi melihat dengan hoping yang very high hoping, bahawa alhamdulillah ada api, boleh panas badan dan boleh menjadi petunjuk jalan. Pergi saja, apa jadi? Sampai di tempat itu, di lembah yang Allah sebut Muqaddasi Tuwa, ta waw alif maqsurah, Tuwa, ya tak ada titik. Lembah Tuwa di mana? Semenanjung Sinai.
Sampai di situ dia tengok api tu. Api tu dekat dahan, kata Ibnu Abbas, dekat dahan pokok. Dia sampai saja, tiba-tiba kata Ibnu Katsir dalam tafsir, api itu menjulang naik ke langit. Cahaya itu menjulang naik ke langit, dan ketika itulah dia tergamam, terpaku di situ, lalu mendengar suara, innani anallah. Itu dalam surah Taha. Jadi saya baca habis ayat. Dalam An-Namlu, ya Musa innahu anallahul azizul hakim. Yang tu An-Namlu. Dalam Taha ayat 14. Saya ambil yang tu sebab ada solat di situ. Kata Allah, innani anallahu. Dia tergamam mendengar suara. Suara siapa? Suara Allah. Macam mana? Jangan duk fikir. Allah zat yang maha zat. Laisa kamitslihi syai'. Innani anallah. Hei Musa, aku ni Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Fa'budni, sembah aku. Wa aqimis salata li zikri, dan dirikan salat untuk mengingati aku. Ayat 14 Taha. Tu Nabi Musa diperintah bersolat. Adalah cara solat dia, adalah kaedah dia. Nabi Musa diperintah Allah, awal-awal dia mendengar suara Allah, yang Allah zat yang maha zat. Layaklah Allah bercakap dengan zat kebesaran dia. Tak mampu kita nak mengkajinya, tetapi poinnya ialah bagaimana perintah pertama Allah selain sembah Allah ialah solat. Sebab itulah tinggal solat neraka. Neraka Saqar jawab, kami dulu lam naku minal musallin. Kami tak semayang. Tuan-tuan muslimat, pada suatu hari seorang peniaga daripada Yaman datang ke Makkah dan menyembang dengan pakcik Nabi ammi Rasulullah, iaitulah Abbas bin Abdul Muttalib. Sembang tentang bisnes. Tiba-tiba tengah-tengah sembang tu, lelaki Yaman ini melihat 3 susuk tubuh manusia di celah batu sedang melakukan azan. Carry on. Masuk 8:12 dah. 1 minute. Okey, seminit lagi. Sedang melakukan satu upacara ritual yang dilihat oleh peniaga Yaman ini di Makkah. Lalu dia tanya pada Abbas, pakcik Nabi, ni siapa ni? Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala Allahu akbar Allahu La ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lalu peniaga Yaman ini bertanya kepada Sayyidina Abbas yang masa itu belum Islam lagi, dan ini peringkat Makkiyah. Tanya tu siapa tiga orang dan tengah buat apa? Lalu Sayyidina Abbas melihat, oh dia kata yang lelaki itu adalah anak saudaraku, nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perempuan itu isteri dia nama Khadijah. Dan yang kecil itu, yang seorang budak tu juga anak saudara aku, sepupu dia nama Ali. Mereka sedang melakukan suatu peribadatan. Kami pun tak tahu, kata Abbas. Kata anak saudara aku tu dia dapat satu agama baru, dan kami pun tak kisah, asalkan perniagaan rokok kami okey, sudahlah. Kata Sayyidina Abbas, dia tak kacau kita, sudahlah. Dia kata dia dapat agama baru, dan kami pun di Makkah tak ambil peduli sangat. Ulama sirah bahas kisah ni. Apa yang Nabi buat tu? Solat. Dalam keadaan peringkat awal Islam, belum Isra dan Mi'raj, belum, tetapi Nabi sudah bersolat. Kata para ulama sirah, 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Kafiat wallahu a'lam, tapi rakaat disebut. Solat ibadah tertua yang kita tidak boleh buat lebih kurang. Persoalannya kurikulum yang Nabi tinggalkan. Apakah kita serius dalam memahaminya? Apa dia? 7 tahun anakmu kena solat, 10 tahun fayadribuhum, pukul. Apakah kita serius dalam bab ini? Itu saja kita kena jawab dengan Allah. Adakah anak kita dah 7 tahun, dia tahu solat ini mesti buat, wajib. Walaupun kita tahu 7 tahun, faham-fahamlah solat dia. Kalau solat sunat tarawih, umur dia 7 tahun, dia akan bersama pada takbiratul ihram rakaat pertama. Ketika imam membaca Fatihah, dia hilang. Ini tarawih. Dan dia akan kembali rakaat 20. Dia akan kembali rakaat 20. Dan dia kembali itu dalam posisi sujud. Dia masuk tu sujud terus. Habis semayang, Tok Wan dia tengok cucu aku bagus. Dia tak tahu kawan tu duk perhabis cendoi 20 rakaat di belakang. Duk sembang baju raya.
duk sembang kuih raya, duk sembang cuti sekolah bila. Umur baru 7 tahun. Tak apa. 70 tahun buat lagu tu. Nampak kolam tu, rendam sang tu. 70 tahun perangai huduh lagu tu, pi rendam dalam kolam. 7 tak apa. Dia main-main, dia semayang lebih kurang. Fatihah dia pun baca, dia jadi imam pun ada punting kat mulut kan. Gambar budak-budak pasti tu. Punting kat mulut tapi jadi tok imam. Kemas sungguh. Imam apa isap punting. Tapi nak sebut diajar begitu. 10 tak semayang, pukul. Kita ambil tak kurikulum ni? Tanya diri kita. Ini Nabi tinggalkan tuan-tuan, kurikulum Rasulullah. Hadis Nabi sebut sahih. Kita tinggalkan yang ini, siap anak kita jadi apa? 10 tahun kita biar, tak pukul dia. Dia liar. Mai 30 tahun dia tak semayang lagi. Kita pun try nak pukul dia, dia karate kita celah tangga. Umur waktu tu dah 70, baru anak tegak dia. Dia sekolah dulu kadet bomba, dia karate syahid celah tangga, ambulans mai ambil hang. Nak pukul umur 30, tak ada pasal 10. Ni Nabi ajar. Berapa ramai yang serius bab ni? Tanyalah diri kita masing-masing. Kita pukul anak sebab anak fail exam di sekolah. Kita marah, kita pukul anak tak berguna, perhabis duit. Tapi berapa ramai mak ayah yang boleh pukul anak di umur 10 sebab malas semayang. Sedangkan ini adalah kurikulum ajaran yang Rasulullah tinggalkan. So jangan buat lebih kurang. Solat ialah yang pertama ditanya di bumi mahsyar, dan tak solat juga penyebab neraka.